Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, semua para hadirin yang bersama dengan kita pada pagi ini dalam program Bicara Ummah. Anjuran Pioneer Global Resources, Pioneer Global Resources Development Sdn Bhd. Pada pagi ini kita bersama dengan tidak asing lagi Al-Fadhil Ustaz Nik Umar yang akan membicarakan satu tajuk yang cukup penting dalam konteks kita hendak menyampaikan serta mendidik kepada masyarakat terkait dengan kepimpinan berintegriti. Pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan tentang satu tajuk iaitu kepimpinan soleh berintegriti dari aspek pendidikan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, terima kasih dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Ya. Buat tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, segala hadirin bersama dengan kita dalam FB Live, ya, Pioneer Global Resources. Teruskan untuk bersama dengan kita, insya-Allah. Saya dapat lihat pada studio kita sekarang ini terdapat live 31 orang. Kita nak kalau boleh lebih ramai lagi, ya. Masuk ke dalam Pioneer Global Resources FB Live ataupun FB Live FB Ustaz Nik Umar. Betul Ustaz? Ya, ya. Dan insya-Allah kita nak seramai mungkin yang bersama dengan kita pagi ini untuk turut sama nak faham dan cuba kita bincangkan apa itu sebenarnya kepimpinan berintegriti, ya, kepimpinan soleh dan berintegriti dari aspek pendidikan, ya. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, siapa ni berada ni? Tiba-tiba sebelum ni orang lain, kali ni orang lain pula. Jadi ini adalah termasuk di dalam program Bicara Ummah Anjuran Pioneer Global Resources yang telah beroperasi hampir 6 tahun, ya, menyediakan perkhidmatan latihan dan perundingan perkembangan sumber manusia, ya. Jadi syarikat Pioneer Resources mempunyai kepakaran dalam aspek perundingan, latihan dan juga event management, ya. Dan mereka memberi perkhidmatan kepada jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun. Dan Al-Fadhil Ustaz Nik Umar yang tidak asing lagi merupakan salah seorang perunding, ya, kepada syarikat Pioneer Global Resources. Mungkin lebih terkenal sebagai konsultan, ya. Jadi Al-Fadhil Ustaz Nik merupakan anak kepada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, ya. Semua kita kenal, seorang tokoh ulama yang cukup hebat dan tidak asing di rantau ini. Dan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, saya sendiri sebagai moderator, Tuan Ahmad Muaz bin Muhammad Nawawi daripada Maha Lawyers. Saya merupakan seorang peguam dan insya-Allah kita akan membincangkan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nik Umar. Ustaz, tak nak bercerita panjang lagi, ya. Boleh kita mungkin mulakan sedikit. Ini merupakan kali ketiga Ustaz, ya, kita berbicara dalam Bicara Ummah. Ya. Pertama hari itu tentang apa itu? Politik dan sosial. Sosial dan Ya. ini pendidikan, ya. Dan pendidikan. Jadi saya rasa kali ini mungkin paling ramai Ustaz, ya. Sebab ramai pendidik kat luar sana tu Ustaz. Ya. Dan Ustaz pun dulu bukan seorang pendidik Ustaz. Ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita nak bicara tentang pendidikan, sebelum kita nak bicara tentang
bagaimana pendidikan ini memberi impak kepada kepimpinan berintegriti. Boleh tak saya nak tanya Ustaz? Mungkin Ustaz jelaskan balik, takrifkan balik apa makna kepimpinan soleh dan berintegriti. Fadhal Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah kita masih lagi dapat merasai nikmat kehidupan ini. Kita takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kita sentiasa tambah ilmu dan kefahaman kita agar kita mampu untuk hidup atas muka bumi ini sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nak ucap terima kasih banyak pada pengurusi kita yang dapat bersama dalam satu majlis sebelum ni melalui alam maya. Sebagaimana disebut, kita dah masuk sesi ketiga dalam tajuk bicara ummah yang fokus tentang kepimpinan soleh berintegriti. Kita dah kupas sebelum ni berkaitan dengan kepimpinan soleh berintegriti dari aspek politik, kemudian daripada aspek sosial, dan pada pagi ini insya-Allah daripada aspek pendidikan. Amor tidaklah pakar dalam semua bidang, cuma kita lebih kepada perkongsian ilmu dan maklumat agar sama-sama kita mengambil mana yang baik dan kita ikhtiar untuk kita tinggalkan, jauhi perkara-perkara yang tidak mendatangkan keuntungan kepada diri kita, masyarakat dan negara serta ummah keseluruhan. Integriti kita dah kupas dalam sesi pertama, cuma kerana kepentingannya kita ulangi secara umum. Kita biasa dengar kalimah integriti dan dia memberi makna yang cukup besar sebenarnya dalam kehidupan kita, sama ada peribadi ataupun bernegara, berorganisasi. Integriti yang berkaitan rapat dengan kalimah-kalimah yang kita sebut jujur, amanah, benar, bertanggungjawab, adil, dan kalimah-kalimah yang memberi gambaran satu tanggungjawab yang besar. Biasa kita sebut apabila integriti dia dikaitkan dengan dua elemen penting yang kita sebut, kalau dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Dua kalimah asas, al-qawi dan al-amin. Nabi Yusuf pernah berdialog, dirakam ayat Al-Quran, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Memberi makna yang hampir sama. Dua elemen penting iaitu al-qawi, al-amin. Al-qawi dia memberi makna kekuatan. Ya, sama ada kekuatan yang berkait dengan kesihatan di sudut fizikal, penting juga sebagai seorang pemimpin. Kekuatan di sudut ilmu dan kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, sama ada berkaitan dengan pengurusan satu-satu organisasi ataupun negara, kepakaran dalam bidang politik, dalam bidang ketenteraan, dalam bidang sosial, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesihatan, dalam bidang pertanian, semua bidang yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai seorang manusia di atas muka bumi Allah ini. Itu secara umum berkaitan dengan al-quwah, kekuatan, kemahiran, ada kepakaran. Yang kedua kita sebut al-amin. Al-amin dia menjurus kepada makna jujur, makna amanah.
makna kepertanggungjawaban. Mhm. Nisbah kepada kita orang Islam, maknanya setiap tugas tanggungjawab ini kita akan bertanggungjawab sepenuh. Ya. Asasnya di hadapan Allah SWT di Ya. akhirat kelak. Ya. Maknanya apabila sebut Al-Amin, dia berkait dengan dosa pahala. Okey. Dia berkait dengan akhirnya, sama ada kita berakhir dengan nikmat syurga ataupun kemurkaan Allah di azab di neraka Allah SWT. Itu asas yang menggambarkan kepentingan integriti dalam kehidupan peribadi ataupun kehidupan berorganisasi dan bernegara. Itu asasnya. Okey. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Begitu mendalam ya. Kalau kita dengar antara kupasan tadi daripada Al-Fadhil Ustaz ada sebut tentang, saya boleh rumuskan 3 konteks yang utama. Ya. Pertama, ia membawa satu makna perkataan-perkataan yang kita bisa dengar sebagai jujur, ya, amanah, tanggungjawab, adil, betul Ustaz ya? Ya. Dan kedua, Ustaz sebut tentang bagaimana Al-Quran sendiri telah mencatat tentang aspek integriti Ustaz ya. Ya, betul. Pertama, kisah Musa alaihissalam, tatkala Musa menyebut atau Allah menyebut tentang sifat qawi dan al-qawiyul amin ya. Ya. Dan yang ketiga, kisah Yusuf alaihissalam, Yusuf. ketika mana Yusuf meminta jawatan Ustaz ya. Ya. Ya, ni dahsyat Ustaz ni. Hari ni pemimpin kita banyak juga minta jawatan, cuma tak pasti dia hafizun alim ke tidak Ustaz. Okey Ustaz. Mungkin terkait dengan apa yang Ustaz sebut tadi ya. Bila kita tengok perkataan-perkataan tu, kadang tak tahulah ayah-ayah, mak-mak ya, adik-adik kakak-kakak di luar tu faham ke tidak tu. Integriti ni dah dengar banyak kali dah. Tanggungjawab faham sikit Ustaz kan? Ya. Betul tak Ustaz? Ya, ya. Dan Ustaz bagi contoh yang cukup baik, kisah Nabi Musa dan juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Tetapi boleh tak Ustaz cerita sikit contoh ya? Contoh yang real ya. Kita bercakap dengan saya rasa ni dah dah naik dah Ustaz tu 81 penonton, likes dah 3 orang, mesti ada tu YB nak tengok ni Ustaz ni. Saya rasa ada ramai kepimpinan kita berintegriti tu, dan kita nak lahirkan kepimpinan tu Ustaz kan? Ya, insya-Allah. Mungkin Ustaz cerita sikit contoh pemimpin yang berintegriti dalam sirah kita, mungkin dari kalangan khilafah kita. Tafadhal Ustaz, silakan. Ya. Sebelum tu kita kait sikit dengan kisah ayat tadi. Sila Ustaz. Berkaitan dengan Nabi Musa. Dia berdialog dengan 2 orang puteri, anak Syekh Madian tu lah. Ya, ya. Ini juga kita boleh ambil pengajaran betapa integriti ni tidak hanya tertentu kepada individu tertentu sahaja. Okey. Kita kalau boleh, kita nak lahirkan semua warga negara. Di maknanya hamba Allah SWT, rakyat mana-mana negara termasuk negara kita, semuanya berintegriti. Ya. Yang memberi pandangan supaya ayah dia memilih Nabi Musa ni kerana lahir daripada ilmu yang ada pada wanita tersebut. Okey. Sehingga apabila kita nak minta seseorang dalam satu-satu tanggungjawab, dia sebut inna khaira man istajarta al-qawi al-amin. Artinya ilmu dan kefahaman serta penghayatan dalam kehidupan seseorang, dalam kehidupan peribadi dan bernegara, perlu kepada sifat integriti. Dan dia bukan hanya satu kalimah yang kita boleh ucap dalam mana-mana pentas program, tetapi dia perlu kepada kefahaman dan penghayatan sebenarnya. Jadi kalau kita nak cari contoh, memanglah contoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh di kalangan para sahabat. Sama ada Khulafa ar-Rasyidin, 4 khalifah, itu sebagai contoh pemimpin utama yang jelas kepada kita menunjukkan sifat integriti yang ada pada dia. Begitu juga pada pimpinan selepas padanya, termasuk khalifah di zaman kerajaan Umayyah. Antaranya khalifah
Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz. Contohnya. Dia masyhur walaupun pemerintahan dia sekitar 2 tahun. Tetapi dia mengembalikan semula makna al-qawi al-amin. Makna integriti dalam kehidupan berperibadi dan bernegara. Dan tentunya kita boleh tengok mesti ada faktor-faktor tertentu. Kalau kita perhati, kalau di zaman Umar Al-Khattab, semasa dia meninjau keadaan kehidupan masyarakatnya, kisah yang masyhur macam mana pada satu malam dia terdengar kisah perbualan antara seorang ibu dengan seorang anak perempuan. Betul, Ustaz. Berkait dengan jual susu. Ya, yang mana ibunya minta untuk tambah keuntungan supaya ditambah dengan air. Tetapi anak dia tak mahu. Sebab itu berkait dengan dosa pahala. Ibu dia kata tidak ada masalah sebab tidak ada dalam pengetahuan orang lain. Khalifah pun tidak tahu. Umar tak nampak. Tapi anak dia bagi tahu, betul kalau Umar tak nampak, tetapi Tuhan Umar, iaitu Allah Ta'ala nampak. Dan inilah kefahaman dan penghayatan yang betul yang menyebabkan Saidina Umar terus masuk Pinang untuk anak dia. Ini pun susah. Biasa kita sendiri, sama ada kita nak kahwin ataupun untuk anak kita, zuriat kita, kebiasaan, tabiat kita akan pilih orang yang ada kedudukan, orang yang ada harta, lawa, ada unsur kecantikan. Itu tabiat kita, semua kita nak belaka. Cuma asasnya yang hadis sebut fazfar lidhatid din. Ini asas akhlak. Dan ini integriti yang ditunjuk oleh Saidina Umar dalam pemilihan pembinaan generasi melalui zuriat dia. Jadi menyebabkan salah seorang anak dia yang bernama Asim berkahwin dengan anak ni yang setengah riwayat kata nama Zainab. Daripada sinilah lahirnya Laila. Laila inilah yang kahwin dengan ayah kepada Umar Abdul Aziz, iaitu Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Madinah pada masa itu. Jadi hubungan zuriat, gabungan soleh dengan solehah inilah yang melahirkan Umar Abdul Aziz. Ya. Yang keduanya, ya takdir Allah Ta'ala, Umar Abdul Aziz ni semenjak daripada kecil, antara minat utama dia adalah pada ilmu. Sebab itulah setengah riwayat kata apabila dia diberi pilihan oleh ayah dia sama ada nak tinggal di Mesir, kerana ayah dia pada masa itu gubernur Mesir, ataupun tinggal di Madinah, dia memilih untuk tinggal di Madinah. Kerana katanya di Madinah ni masih lagi ada sahabat, masih lagi ada kibar at-tabi'in, ulama-ulama yang masyhur. Dan kita tengok walaupun Saidina Umar Abdul Aziz hidup dalam kemewahan istana, dan memang peringkat awal dia memang terkesan dengan kehidupan kemewahan. Tetapi apabila diberi tanggungjawab, dia melaksanakan tanggungjawab tersebut. Unsur integriti ada dalam kehidupan pentadbiran dia. Dan antara benda asas mula-mula sekali dia dibina, sebelum dia menjadi khalifah, dia telah dilantik sebagai gubernur di Madinah. Dan dia telah mengasaskan satu majlis syura yang dipanggil majlis fuqaha al-Madinah. Maknanya majlis syura, menggambarkan cakna dia terhadap ilmu, dan dia terjemahkan integriti dengan memilih pasukan yang betul-betul berilmu dan berintegriti untuk memberi kebaikan kepada pengurusan wilayah yang dia terbit pada masa itu, iaitu Madinah. Begitu juga apabila dilantik sebagai khalifah, antara kebaikan yang berkaitan dengan pendidikan yang dia lakukan juga, dia taksis dan dia kukuhkan majlis syura. Maknanya daripada kepelbagaian bidang, daripada kepelbagaian bidang yang menyebabkan kita tengok di zaman Umar Abdul Aziz masyhur sehingga dia digelar sebagai khalifah Rashidah yang kelima. Dan dalam bidang pendidikan, kita boleh tengok macam mana minat dia pada ilmu.
macam mana dia memaksimalkan ulama yang ada pada zaman dia untuk menyebarkan ilmu di seluruh masjid, dan dia hantar ulama ke pelosok kawasan termasuk ke Afrika. Ada riwayat menyebut dia menghantar 10 orang ulama yang masyhur ke Afrika. Dan dia juga masyhur sebagai orang yang secara resmi sebagai pemerintah khalifah mengarahkan pada ulama termasuk Az-Zuhri dan Ibnu Hazm untuk mengumpul tadwin al-hadis, pembukuan hadis-hadis ni secara resmi. Kebanyakan ulama kata pada zaman Umar Abdul Aziz, dan dia tonjolkan kependidikan dia dalam pentadbiran melalui unsur integriti. Apabila dia kembalikan semula makna al-adl, keadilan dalam pemerintahan dia. Jadi ini contoh-contoh tokoh-tokoh yang kita boleh jadikan dia sebagai qudwah kita, sebagai tempat rojok kita. Bahwasanya pendidikan penting dalam kehidupan, dan dia sebenarnya pendidikan ni juga penting untuk membina, melahirkan generasi kepimpinan yang soleh dan berintegriti. Jazakallah khairan. Semakin menarik nampaknya perbincangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin. Saya tertarik tadi Ustaz bila Ustaz cerita tentang Umar Abdul Aziz. Sebab Ustaz cerita juga Umar Abdul Aziz rupanya berasal dari zuriat Umar ibn Khattab. So dua Umar, dan insya-Allah hari ni kita ada Ustaz Nik Umar. Jadi Umar juga. Itu jauh beza. Amba ada Nik. Allah Akbar. Kau tambah Nik lagi hebat Ustaz. Lebih bintang lagi 3 insya-Allah. Jadi para hadirin, kita lihat bagaimana saya nak ringkaskan mudah saja. Nak cerita panjang-panjang Ustaz dah cerita belaka dah. Ya Ustaz? Boleh tambah. Kita boleh lihat apa yang banyak Ustaz sebut tadi ya. Dan hari ini kita mungkin dengar perkataan ataupun terma yang dilahirkan secara international ataupun secara di peringkat antarabangsanya, good governance. Ustaz? Perkataan amanah, jujur, adil, integriti, ini yang dituntut di peringkat antarabangsa Ustaz. Betul? Good governance. Dan kesemua kepimpinan, kesemua kita, kesemua organisasi yang berada di peringkat tertinggi di dalam menjalankan operasinya, wajib ada good governance Ustaz. Betul? Betul. Dan ia bukannya baru, tetapi telah pun dimulakan oleh dua orang Umar sebelum ini. Umar Al-Khattab dan Umar Abdul Aziz ya. Dan saya boleh rumuskan 3 perkara yang kita boleh buat. Pertama, Umar Abdul Aziz menjadi hebat kerana dia adalah pilihan zuriat juga daripada keturunan yang soleh. Kedua, beliau sendiri memilih ilmu hingga tinggal di Madinah ya. Dan melantik majlis penasihat yang terbaik, para ulama ya. Dan satu perkara yang Ustaz sebut tadi ialah beliau juga membuat R&D ataupun inovasi ya, research and development, menghantar orang ke Afrika, menghantar, hari ini disebut ulama, tapi sebenarnya itulah saintis ya Ustaz. Itulah saintis. Inovasi-inovasi ini yang saya rasa kita perlu dapati. Ustaz, kita pergi kepada soalan yang seterusnya Ustaz. Ustaz dah contohkan dalam kehidupan yang real selepas zaman Nabi dan sahabat, iaitu Umar ibn Abdul Aziz. Ya Ustaz? Tapi kita tengok pula hari ni Ustaz. Kita tengok pula realiti yang berlaku zaman kita Ustaz ya. Macam mana kita lihat sistem pendidikan kita. Mengapa sistem pendidikan kita yang hari ni kita ada ISO lah, kita ada segala sistem, ada teknologi. Tetapi kepimpinan yang lahir, pemimpin yang ada, macam tak berapa nak berintegriti lah Ustaz. Tak berapa jujur, tak berapa amanah, tak berapa adil Ustaz sebut tadi tu. Boleh Ustaz komen sikit Ustaz, fadal. Ialah sebagaimana kita sebut tadi, integriti ni adalah satu tanggungjawab yang besar. Dia lahir daripada sanubari kita sebenarnya. Tanggungjawab tersebut. Sesuatu jawatan contohnya, kepimpinan ini bukan untuk kita rasa
kita ni ada kemuliaan ataupun kita perlu dimuliakan. Ya. Tetapi kepimpinan ini adalah satu taklif. Ya. Disebut bukan tashrif. Ya. Bukan untuk kita rasa satu kebanggaan dan satu kemuliaan, tetapi satu taklif, satu tanggungjawab yang besar. Ya. Mengikut bidang masing-masing. Terutamanya sama ada kepimpinan yang berkaitan dengan pengurusan sesebuah negara, Ya. ataupun satu-satu kementerian, Ya. termasuk kementerian ataupun bidang pendidikan. Mungkin kita boleh tunjuk contoh mudah macam apa yang berlaku di Turki sekarang ni. Ya. Kita rasa negara Turki boleh kita jadikan contoh terbaik di kalangan umat Islam, dan macam mana dalam tempoh sekitar 20 tahun di zaman pemerintahan Erdogan sekarang ni, Ya. kita nampak lonjakan yang begitu ketara dalam semua aspek pengurusan sebuah negara Turki. Ya. Sama ada di sudut pengurusan kepimpinan dia berkaitan dengan sektor ketenteraan, sektor pertanian, Ya. perhubungan awam, kesihatan, Ya. dan juga pendidikan. Ya. Ekonomi juga Ustaz. Tentunya dia berkait rapat dengan ekonomi. Ya. Ini semua sebenarnya dia berkaitan rapat dengan integriti bagi kepimpinan seseorang dan sesebuah negara. Ya, kita boleh ambil contoh Turki macam mana dalam tempoh 18 tahun, purata setiap tahun dia mampu bina 4 ke 5 buah universiti ataupun college. Masya-Allah. Daripada sekitar 70 buah lebih tahun 2002, sekarang ni dia dah hampir mencecah 200 buah universiti dan college, menggambarkan keprihatinan kepimpinan bagi sesebuah negara yang berkaitan dengan aspek pendidikan, dan dia berkait rapat dengan integriti. Jadi daripada situ kita boleh tengok sebagaimana kita sebut tadi, jawatan ni, kita sebagai pemimpin ataupun kepimpinan ni bukan benda yang untuk kita banggakan, bukan untuk tashrif, tapi dia lebih kepada taklif. Artinya sesebuah negara kalau dia betul-betul sebagaimana kita sebut sebelum ni, dia nak menuju kepada negara maju, sebagaimana kebiasaan orang sebut, semua negara nak menuju kepada negara maju. Betul. Nak menuju kepada negara yang boleh membina sesebuah tamadun. Dia perlu kepada kepimpinan integriti, yang berintegriti. Dan kita boleh tengok antara sektor utama yang memainkan peranan penting dalam membina integriti ini adalah yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Artinya orang yang terlibat juga dalam bidang pendidikan dalam sesebuah negara, dia perlu tunjukkan contoh yang terbaik, qudwah hasanah kita panggil. Dia seorang yang berkepakaran, dan dalam masa sama mesti dia ada unsur integriti. Dan apabila kita sebut pendidikan, dia berkaitan rapat dengan kurikulum, dia berkaitan rapat dengan manhaj. Macam mana kita perlu sentiasa nak pastikan, sebab apabila kita sebut manhaj ataupun kurikulum ni, dia satu benda yang hidup, dia bukan statik. Jadi tidak ada masalah bagi kita untuk sentiasa menilai dalam tempoh 3 tahun, dalam tempoh 5 tahun. Macam mana untuk jadikan kurikulum kita sama ada di peringkat rendah, di peringkat menengah ataupun di peringkat universiti, mampu melahirkan generasi yang asasnya ada unsur integriti. Selain daripada jati diri, selain daripada pelajar ini mampu memenuhi hasrat dia, mengikut kecenderungan dan kemahiran masing-masing. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz bagi satu kupasan yang menarik ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Para ibu, para ayah ya. Pendidik khasnya. Ustaz sebut tadi macam mana
kepentingan pendidikan untuk melahirkan generasi pemimpin yang berintegriti, yang soleh dan berintegriti, Ustaz. Ya, betul. Ya. Saya tertarik tadi Ustaz sebut tentang pendidikan di setiap peringkat, Ya. daripada pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Cuma nak disebut Ustaz ya, hari ini kita lihat bila kita sebut tentang adil, amanah, integriti, sayangnya banyak dilihat di negara-negara yang bukan Islam. Betul Ustaz? Bahkan disebut, baru-baru ni saya tengok dalam satu fakta Ustaz, dikeluarkan satu senarai pemimpin-pemimpin yang paling kaya di dunia. Banyak juga pemimpin negara Islam duduk di atas tu. Dari mana dapat kekayaan tak tahu Ustaz. Jadi kita nak tengok Ustaz, sehingga kan seolah disebut Islam tu duduk di dalam kepimpinan negara yang bukan Islam pula. Adakah disebabkan, ya, saya tanya pada Ustaz, lupa para pemimpin bahawasanya kepimpinan juga, pendidikan juga berterusan sehingga dah jadi pemimpin. Bukan hanya di peringkat rendah, bukan hanya pendidikan di peringkat menengah, tetapi juga di peringkat kepimpinan pemimpin itu perlu sentiasa terus dididik. Macam mana kita boleh, mungkin Ustaz boleh komen sikit tentang perkara ini. Silakan Ustaz. Ya. Satunya kita faham bahawasanya menuntut ilmu ini adalah satu kefarduan, satu kewajipan dalam Islam. Dan kita biasa dengar menuntut ilmu dalam Islam ni minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan lagi. Walaupun anak-anak tu tidak tahu, tetapi kita ajar dia kaedah ataupun kepentingan ilmu. Apabila kita azan dia, apabila kita qomat di telinga dia, itu asas ilmu. Dan berterusan kepentingan ilmu. Sebab itulah kita tengok ayat Quran pun mula-mula turun berkaitan dengan Iqra, menggambarkan kepentingan ilmu. Dan kita sentiasa sebut Iqra ni yang perlu kita faham, dia satu package. Apabila sebut ilmu, dia berkait dengan kewajipan menuntut ilmu, kewajipan memahami ilmu tersebut, dan kewajipan untuk hayati ilmu yang kita cari, dan kita berkewajipan untuk sebar, sebab ilmu begitu bermanfaat untuk kehidupan atas muka bumi ini dalam segenap aspek kehidupan kita, dan semua yang kita lakukan kerana itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita lakukan semua lillahi taala. Artinya kita boleh simpulkan bahawasanya menuntut ilmu ini dia tidak terhenti di peringkat umur tertentu. Walaupun secara resminya mungkin kita kata bila dah keluar universiti habislah. Itu secara resmi, pengajian secara resmi arus perdana. Tetapi menuntut ilmu itu dia penting. Apatah lagi kalau kita ada tanggungjawab dalam satu-satu sektor, termasuk kita sebagai seorang pemimpin dalam mana-mana organisasi ataupun pengurusan bagi sesebuah negara. Perlu bagi kita untuk mendepani cabaran yang sentiasa ada dalam kehidupan ini, untuk kita rancang, untuk kita buat keputusan berdasar kepada ilmu. Dan ilmu ini sebagaimana kita faham, memanglah bagi orang Islam asasnya perlu kita ambil daripada Al-Quran. Asasnya daripada Al-Quran, kemudian keluasan ilmu itu, mana-mana ilmu, mana-mana bidang yang boleh memberi manfaat pada kehidupan itu yang digalakkan oleh Islam. Jadi sebab itulah pemimpin sebagaimana seorang anak kecil, sebagaimana remaja di peringkat menengah, dan sebagaimana mahasiswa di peringkat universiti, kita juga sebagai seorang pemimpin, walaupun kita dah masuk 5 siri, walaupun kita dah 60-an, 70-an, tetapi menjadi kewajipan kepada kita untuk sentiasa menambah ilmu. Kerana dengan penambahan ilmu dalam segenap sektor, mengikut kepakaran, mengikut bidang yang kita ceburi, dia terlalu bermanfaat untuk kehidupan ini. Dan dengan ilmu lah kita rasa terutamanya di zaman moden ini agak terlalu mudah
untuk kita capai ilmu tersebut. Kita boleh capai ilmu melalui bacaan buku, kita boleh capai ilmu melalui alam maya ini dengan penggunaan teknologi. Apapun kita rasa pemimpin wajib bagi dia dengan pelbagai kaedah, pelbagai cara untuk dia tambah ilmu, dan dengan harapan apabila ilmu bertambah, maklumat baru tertambah, dan maklumat dia, perkembangan dunia dia dapat tahu, dengan harapan supaya pemikiran dia itu tidak hanya menjurus untuk kehidupan peribadi dia sahaja, tetapi ilmu dan kepakaran yang ada pada dia, tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin, dia lebih fikir macam mana untuk merakyatkan kuasa itu untuk kebaikan sesebuah negara. Jadi itu sebenarnya yang perlu ada dalam pemikiran seseorang yang diberi tugas dan tanggungjawab sebenarnya. Jadi kita boleh lihat ya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, kakak-kakak di luar sana, para hadirin bersama dengan live kita. Ustaz sebut tadi ya, kepentingan perlu ada kesedaran daripada pemimpin itu sendiri, Ustaz ya. Memahami bahawasanya menuntut ilmu ni takkan pernah habis sampai ke liang lahat, Ustaz. Dah jadi pemimpin ke, dah habis grad ke, dah selesai belajar daripada tingkat menengah atau universiti, menuntut ilmu tu perlu diteruskan. Ya. Mungkin saya boleh kongsi sikit kat sini ya, antara data kita lihat bagaimana kebanyakan pemimpin politik kita, ya, dia tidak ada satu kelaikan akademik yang tertentu ya. Kita lihat Ustaz ya. Bila dimasuk ke dalam parti politik ni, rupanya dia tidak dia tidak ada syarat ya. Jadi kita lihat mungkin benda ini memberi impak kepada integriti, tingkah laku ahli-ahli politik ataupun mereka dalam bidang kepimpinan ya. Yang kedua, saya juga nak tanyakan Ustaz ya, adakah juga mungkin ini disebabkan kegagalan dalam sistem pendidikan ya? Jadi macam mana kita nak memastikan Ustaz, perlukah ada satu sistem khusus untuk pemimpin ini dimasukkan ke dalam satu kaedah untuk mereka dididik ke, ataupun mungkin ada satu pendekatan lain yang perlu dikenakan? Tafadhal Ustaz. Ya. Disebut tadi berkaitan dengan sijil, syahadah, terutamanya bagi orang yang terlibat dalam kepimpinan, apatah lagi kepimpinan sesebuah negara. Itu kita boleh sebut di sudut al-afdal lah, lebih baik sekiranya pemimpin ini dia boleh buktikan tahap ilmu dia, tetapi tidak sampai ke peringkat kita menipu, seolah kita ada CJ yang kita beli. Itu gambaran asas, maknanya kita adalah pemimpin yang tidak ada integriti. Jawatan pun boleh beli sekarang Ustaz. Jika sekiranya kita tidak ada CJ yang tinggi, tetapi kita diberi peluang, contohnya kita terlibat dalam kepimpinan, tidak ada masalah. Tapi yang pentingnya integriti itu. Jadi macam mana kita nak pastikan integriti kita itu penting, lahir kesedaran dalaman diri kita. Dalam masa sama kita kena pastikan kita mempunyai satu pasukan yang kuat, yang boleh membantu kita dalam aspek yang pelbagai. Kalau kita di peringkat tertinggi, contohnya kita memimpin sesebuah negara, kita perlu kepakaran dalam pelbagai bidang sebagaimana yang kita sebut tadi. Kepakaran dalam mengurus sesebuah negara, kepakaran dalam bidang ketenteraan, kepakaran dalam bidang pendidikan, kepakaran dalam bidang ketenteraan, dalam bidang pertanian, dalam bidang keuangan, dalam bidang pengembangan ekonomi. Kita perlu pada pasukan. Jadi ini penting. Jadi apabila kita pilih pasukan, kita nak panggil ahli syura ke, kita nak panggil ahli pakar, itu pada nama-nama sahaja. Tapi pentingnya apabila kita ni ada unsur integriti, walaupun mungkin pendidikan kita tidaklah tinggi, tetapi pemilihan kita pada pasukan ini menggambarkan integriti yang ada pada kita. Kita betul-betul memilih bukan kerana dia ni daripada kaum kerabat kita, bukan kerana dia daripada satu pasukan kita, mana satu kelompok ataupun satu parti, contohnya geng kita,
Walaupun itu tidak ada masalah, tapi asasnya, yang paling asas pemilihan pasukan yang membantu kita adalah yang betul-betul ada kepakaran dalam bidang masing-masing. Dan ini sebenarnya dia berkaitan rapat sebagaimana moderator soal tadi dengan sistem pendidikan. Sebab itulah Amor secara peribadi lah, kita kena tengok balik. Bukan kita tidak kata sistem arus perdana sekarang ni gagal, sebenarnya Amor tidak kata gagal. Maknanya sebab kita dah mampu melahirkan. Kita nak arah ke arah islah, ke arah penambahbaikan yang lebih baik. Jadi kita kena terima hakikat. Kalau sekiranya generasi yang terbina yang kita didik masa peringkat rendah 30 tahun dulu, generasi yang lahir sekarang ni dah berumur 40, 50 tahun. Jadi kalau kebanyakan yang terlibat dalam kepimpinan, kita nampak majoritinya tidak ada unsur integriti contohnya. Mesti ada sebab. Ya, betul. Sebab individu tersebut, didikan keluarga yang dia terima, ataupun sistem pendidikan yang memberi kesan juga. Betul. Jadi sebab itulah bagi Amor secara peribadi, pendidikan di peringkat rendah ni dan ramai orang sebut, sebenarnya kita tidak perlu terlalu banyak kita orang Kelantan panggil sumak, beri maklumat, ilmu yang maklumat, teori-teori kepada pelajar-pelajar. Sepatutnya di peringkat rendah ni kita kena lebih kepada sistem asasnya yang mengembirakan budak-budak, anak-anak untuk pergi ke sekolah, kerana dia dapat berjumpa dengan kawan yang ramai, dia mungkin dapat bermain, dan orang pun, sebab itulah kita kata perlu rujuk kepada pakar dalam bidang pendidikan contohnya. Macam mana dalam keadaan dia bermain tetapi dia boleh belajar. Dan di peringkat rendah ni kita kena lebih banyak tekan kepada unsur pembinaan nilai. Nilai-nilai yang baik. Dan dalam masa sama, Amor sentiasa sebut nisbah kepada peringkat menengah yang terlibat dalam pendidikan yang menggubal sukatan ni, kita kena tengok masa yang perlu, yang secukupnya. Macam mana untuk anak-anak kita, orang Islam ni, dia dapat membaca Al-Quran. Ini penting. Walaupun mungkin peringkat awal dia tidak faham, tetapi kalau kita tengok Quran ni dia boleh membina jati diri. Kita kena yakin. Quran ni dia boleh, asasnya jadi penawar sebenarnya. Dia boleh bina jati diri, dia boleh bina disiplin dalam kehidupan anak-anak dan generasi tersebut. Begitu juga dengan solat. Kita kena bina semenjak daripada kecil. Memang ini tanggungjawab ibu bapa daripada kecil lagi di rumah. Tetapi sebab perkembangan anak-anak ni banyak juga masa dia dihabiskan di sekolah, jadi sukatan tu perlu mengambil kira kemampuan budak-budak kita, anak-anak kita, terutamanya orang Islam yang boleh baca Quran dan boleh menghayati solat. Jadi dua perkara asas ni penting dalam pendidikan. Selain daripada kita bina sikap ataupun nilai-nilai yang mulia. Masuk peringkat menengah baru kita boleh fokus kepada kecenderungan dan kemampuan minat pelajar dan juga kepentingan negara dalam pasaran mana. Tapi yang pentingnya apabila pelajar ni, anak-anak masuk di peringkat menengah, dia dah ada asas jati diri dia. Dan ini penting, apabila masuk di peringkat menengah, jati diri sudah ada. Cuma dia nak meneruskan kepakaran dalam bidang masing-masing. Kecenderungan mana. Dan bagi sesebuah negara, dia kena fikir macam mana cara untuk warga negara, rakyat sesebuah negara, termasuk negara kita ni, semua bidang pengajian adalah penting. Tidak hanya pada bidang-bidang tertentu sahaja. Sama ada berkaitan dengan peringkat universiti, yang berkaitan dengan maklumat, berkaitan dengan teknologi, ataupun berkaitan dengan kemahiran. Sebab kadang-kadang anak-anak kita ni
lebih di sudut IQ. Ada yang lebih di sudut kecenderungan. Dia daripada kecil lagi dia minat pada kemahiran. Jadi kita bina semua sekali. Vocational ke politeknik apa semua sekali. Sama ada berkaitan dengan IQ ataupun berkaitan dengan kemahiran-kemahiran ni. Jadi kita bina semenjak daripada remaja lagi. Apabila dah masuk universiti ni dia dah ada kemahiran masing-masing. Tetapi jati diri itu kita bina daripada peringkat rendah lagi. Apatah lagi kita sekarang ni berdepan dengan teknologi maklumat. Terlalu mudah untuk kita ambil kepakaran dalam pelbagai ni untuk kita kaji balik, bina balik dan kita susun balik kurikulum ni sehingga kita mampu melahirkan generasi yang mempunyai jati diri. Sebagaimana kita tengok sebahagian daripada negara maju ataupun nama sebut tadi contoh negara Turki. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu padu ya, ringkas dan padat lah saya boleh sebut. Macam dengar bakal Menteri Pendidikan cakap pula Ustaz. Saya tertarik sangat tadi bila Ustaz sebut tentang sistem pendidikan itu bukanlah nak kita salahkan, tetapi perlu kita tambah baikkan. Ya. Khasnya bila kita lihat balik bagaimana pendidikan perlu memberi impak di setiap peringkat umur sewajarnya. Bukan sekadar nak sumbak maklumat cara Ustaz sebut tadi kan. Polok banyak-banyak, tak boleh. Kita masukkan. Ya. Saya rasa ramai di luar sana para pendidik, guru-guru yang mendengar ini pasti kata rasa betul tu. Jenuh aku kena buat rancangan mengajar lah, itulah, inilah kan. Dan baru-baru ni bila kita tengok datangnya COVID, berubah segala-galanya. Belajar pula untuk teknologi, Ustaz. Ya, jadi ini perkara yang kita kena lihat ya. Mungkin untuk kongsi sikit dengan Ustaz, kita tengok bagaimana sejarah umat Islam ya. Ada satu golongan atau disebut Janissary. Ini zaman Uthmaniyah dulu Ustaz, di Turki. Ustaz sebut tentang Turki tadi. Janissary ini adalah anak-anak tawanan tentera Kristian ya, yang mereka dididik. Ketika itu tentera Uthmaniyah, tatkala mereka membuat futuhat ataupun pembukaan Islam di kawasan-kawasan baru, tentera Kristian yang ditawan, mereka akan didik dan memberi ilmu-ilmu dan seperti Ustaz sebut tadi, nilai-nilai serta jati diri. Sehingga akhirnya mereka itu membesar dan mereka dibenarkan untuk tadbir sendiri kawasan mereka. Jadi itu satu perkara yang saya lihat sangat menarik lah Ustaz. Sangat sejajar dengan apa Ustaz kongsikan tadi ya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz dah sebut sikit tadi, teknologi. Ya, mari kita lihat pula macam mana pula pendidikan dalam konteks moden. Ya. Macam mana pula dalam konteks pasca COVID contohnya Ustaz. Dulu duk ceritalah teori ini, teori itu. Sekali main COVID, belaka kena ikut. Tua ke, muda ke, nak tak nak belajar Zoom. Ini kelas dalam Zoom. Ya. Saya kongsikan kat sini ya, kata-kata seorang anak muda. Anak muda ni adalah antara tokoh tokoh Forbes 30 under 30 ya, saudara Ammar Shahrin. Dia kongsikan baru ni dalam satu dalam conference Ustaz ya. Satu conference antarabangsa. Dia kata terdapat 5 strategi 5D yang generasi baru perlu ambil maklum. Dan saya rasa benda ni terpakai dengan pendidikan Ustaz. Saya sebut yang pertama, dia sebut design ataupun cara kita membuat reka bentuk suatu perkara. Kedua, data. Ketika digital, data ni maknanya maklumat semasa. Ketika digital. Ya. Keempat, distribution, dan kelima, dollar. Ya. Saya nak kembali kepada maksud data dan digital. Pendidikan alaf baru Ustaz. Pendidikan era moden. Kita tak berjumpa Ustaz. Hari ni alhamdulillah kita jumpa. Ustaz boleh komen sendiri. Hari tu dulu online dengan moderator dah. Apa bezanya dan apa impak pada masyarakat hari ini pendidikan era moden? Fadhal Ustaz. Ialah kalau logiknya, kalau berterusan pendidikan sekarang ni di alam maya dalam tempoh 3 ataupun 4 tahun mendatang, artinya pelajar-pelajar yang keluar daripada universiti, dia mendapat sijil, dia mendapat syahadah, tapi dia tidak ada kawan. Dia tidak kenal. Kawan dia tidak kenal, termasuk pensyarah pun. Apapun kalau berterusan, kita kena hadapi, kita kena teruskan. Cuma macam mana, kita tak boleh lari kalau betul-betul kita nak bina sebuah satu generasi yang bertamadun.
ilmu kita kena beri keutamaan. Kalau kita nak bina sebuah negara yang bertamadun, memang teknologi memainkan peranan penting. Tetapi sebagaimana kita sebut, ilmu, teknologi tidak akan banyak memberi manfaat kepada individu dan negara kalau sekiranya generasi ini tidak ada jati diri, tidak ada integriti dalam kehidupan dia. Dan dia akan menggunakan teknologi ini untuk buat perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada dia. Boleh meruntuhkan moral dia, boleh meruntuhkan jati diri dia. Tidak ada dalam kehidupan dia dan pemikiran dia macam mana ilmu dan maklumat dan serta kelebihan teknologi ini untuk dia manfaat kepada negara. Kerana apa? Kerana tidak ada jati diri. Sebab apa tidak ada jati diri? Kerana daripada kecil lagi kita tidak bina sikap, nilai, ilmu yang boleh melahirkan integriti sebagaimana yang kita sebut. Apapun di era teknologi sekarang ni, termasuk di zaman COVID ni, kita kena terima hakikat dan sebenarnya dia ada kelebihan tersendiri dengan teknologi ini. Sebagaimana kita mampu dengan pendidikan alah baru yang berasaskan teknologi ini untuk memudahkan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni bertaamul, berkomunikasi dengan rakan sebaya dia daripada seluruh dunia sebenarnya. Maknanya dari satu sudut kita boleh jimat kos. Kalau contohnya kita buat hari kanak-kanak sedunia, ya kalau kita mampu buat di satu tempat di sebuah negara, jadi kalaulah mengumpulkan 40 negara, artinya 40 delegasi datang pada satu tempat. Dengan situasi COVID, dengan teknologi juga kita mampu mengumpulkan. Kita jimat kos, tetapi pelajar, anak-anak tetap mendapat maklumat yang berharga. Macam mana pemikiran anak-anak yang terbentuk dari setiap negara ataupun benua. Ini sangat memberi kebaikan dan kematangan kepada anak-anak yang membesar. Begitu juga di peringkat menengah dan di peringkat universiti. Dengan teknologi ini agak terlalu mudah untuk kita mengumpulkan ilmu dan maklumat. Kita boleh serah kepada kepakaran bidang masing-masing. Kalau contohnya kepakaran dalam teknologi ketenteraan, dengan terlalu mudah, walaupun mungkin ada rahsia tertentu, tetapi secara umumnya ilmu yang kita perolehi daripada teknologi ini penting untuk membangunkan kekuatan ketenteraan bagi sesebuah negara. Begitu juga contohnya dalam bidang pertanian dan pendidikan. Yang pentingnya kita kena beri ruang pemimpin bagi sesebuah negara, dia kena beri keyakinan, beri peluang kepada kepakaran masing-masing untuk membina sistem termasuk dalam bidang pendidikan. Jadi macam mana pakar dalam bidang masing-masing ini dia boleh kumpulkan segala maklumat yang ada berkaitan dengan pendidikan bagi sesebuah negara, terutamanya negara-negara yang maju. Sama ada daripada negara umat Islam ataupun negara Eropah. Yang pentingnya kebaikan ini perlu kita ambil manfaat. Dan daripada teknologi juga, macam mana kita tahu bahasa ni merupakan alat penting. Artinya walaupun pelajar, anak-anak kita tidak pergi ke negara Eropah untuk belajar bahasa Inggeris contohnya untuk mendalami, ataupun ke Timur Tengah untuk mendalami bahasa Arab, kerana faktor-faktor tertentu, tetapi dengan teknologi ini juga mampu sama ada untuk kita mendidik generasi kita menguasai kepelbagaian bahasa, sama ada bahasa Arab, sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa-bahasa lain seperti Perancis dan Jerman, kerana kita tahu kekuatan negara masing-masing. Ini kelebihan teknologi yang kita boleh aplikasi dalam bidang pendidikan. Contohnya negara kita yang nak menuju kepada negara maju, kita sebut di sudut teknologi. Jadi apabila kita dapat
mampu mengumpulkan maklumat, ilmu yang berkaitan dengan teknologi dalam bidang masing-masing, tentunya negara ada kepakaran tersendiri. Contohnya kita rasa ilmu yang berkaitan dengan kekuatan ulum syariah. Tentunya kita tidak nafi dia ada dalam buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab. Tentunya kita ada kepakaran yang begitu ramai dalam bidang bahasa Arab yang mampu untuk contoh mengumpulkan maklumat ataupun menterjemah dalam bahasa kita. Begitu juga ilmu dan teknologi yang ditulis dalam bahasa Inggeris contohnya. Kita ada kepakaran dalam bahasa Inggeris dan kita mampu sesebuah negara beri tugas dan keyakinan sepenuh kepada mereka untuk memindahkan kepakaran tersebut. Sama ada di sudut terjemahan ataupun apa saja yang boleh membantu meningkatkan kekuatan ilmu dan kefahaman generasi bagi negara kita khususnya. Ini kelebihan teknologi yang perlu kita guna. Jadi menarik ya bagaimana Ustaz Nik Omar berkongsi tadi. Saya dapat lihat kat sini beberapa poin-poin penting kalau saya bacakan balik. Kita menerima dan kita tidak boleh lari daripada realiti semasa Ustaz ya. Ya. Satu dunia yang tanpa sempadan. Satu dunia yang kalau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai we are more connected than ever. Ya, tidak ada lagi ruang-ruang batas waktu dan tempat itu dah berubah sama sekali Ustaz. Ya. Kalau dulu banyak disebut dalam konteks ekonomi, hari ini pendidikan turut sama ya. Ada pengalaman saya beberapa minggu yang lepas Ustaz, saya berjumpa dengan Timbalan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Zulkifli Hassan. Dia sebut mereka pun sempat masukkan internet yang lebih baik untuk pelajar-pelajar. Dan sekarang ni memang pelajar-pelajar kebanyakannya walaupun ada di kampus, kelas semua online. Ya. Dia sebut juga mereka dapat masuk ke segmen yang baru iaitu mereka dalam industri, mereka yang bekerja pun boleh turut masuk untuk belajar juga. Jadi itu satu perkara yang menarik saya lihat Ustaz ya. Jadi kalau saya nak mungkin tambah sikit ataupun mungkin sambungkan persoalan kita terkait dengan teknologi. Ustaz sebut tadi terkait dengan mungkin ada akan murid atau pelajar tak kenal kawan dia. Ada yang tak kenal cikgu dia. Ya. Adakah ini akan melahirkan satu masalah baru? Adakah ia akan membawa satu aspek akhlak yang boleh dipersoalkan ya? Saya teringat kalau dulu disebut di kalangan ulama dulu ya. Dia kata dia belajar ilmu teorinya 2 tahun. Tapi akhlaknya 10 tahun. Ya, itu disebut zaman tabi'in dulu. Sebelum belajar tu tok guru dia suruh pegang menyapu dulu. Kan pergi sapu kat luar masjid. Wallahu alam. Adakah sama konteks kita hari ini ya? Mungkin Ustaz boleh komen sikit macam mana kita tengok anak muda sekarang dengan akhlak mereka dalam pendidikan sekarang. Fadhal Ustaz. Ya, mungkin ini satu cabaran besar. Cabaran baru. Khasnya kalau COVID ini berterusan untuk tempoh bertahun. Tapi apapun kita kena usaha. Sebab kita tahu ya Allah Ta'ala jadikan kita ni sebagaimana disebut sebelum ni dikupas oleh sebahagian ulama, kita ni al-insan madaniyun bitab'i. Kita ni diciptakan oleh Allah SWT secara nalurinya, secara fitrahnya hidup bermasyarakat. Kita tak mampu hidup seorang diri walaupun mungkin kita ada kekuatan di sudut keuangan, di sudut pengaruh, kita juga tetap perlu kepada rangkaian, perlu kepada jaringan, perlu kepada pertolongan daripada kelompok yang lain. Kalau sekiranya berterusan seseorang ni hidup berseorangnya, hidup dalam dunia yang tersendiri, dunia yang dipenuhi dengan teknologi moden tanpa batasan, artinya manusia dengan robot akan sama. Tidak ada beza. Tak ada beza. Sebab itulah kalau kita perhati anak-anak kita remaja kalau terlalu bergantung kepada teknologi moden, jadi seolah dia tak mampu proses kehidupan dia dengan akal. Kematangan itu tidak ada.
Walaupun mungkin dia hebat di sudut IQ dia. Tetapi apabila berdepan dengan masyarakat, dia nak berurusan dengan adik-beradik dia nak berurusan dengan keluarga dia berurusan dengan masyarakat, nampak dia gagal. Dia tak mampu. Dan satu lagi, dia kesan apabila kita sebut daripada awal tadi, apabila dia tidak dididik dengan jati diri. Termasuk maksud jati diri ialah kemana kesudahan kita. Walau sehebat mana ilmu dan dunia yang kita bina, tapi kita bagi orang Islam, kita yakin sepenuh kita berakhir dengan kematian. Dan kematian ini merupakan penghancur kepada segala kelazatan hidup atas dunia. Sebab tu semua orang, termasuk hamba pun, apabila sebut mati ni semua orang takut. Tetapi takut macam mana pun kita tak mampu lari. Walaupun kita berada dalam kubu yang kebal, yang tebal, tak mampu lari. Artinya dalam teknologi, cabaran sekarang ni, penggunaan teknologi ditambah dengan dunia yang dikelilingi oleh COVID, kita kena ikhtiar macam mana dalam tempoh jangka masa dekat dan pertengahan ni untuk kita bina program baru, pendekatan baru yang akhirnya anak-anak kita, generasi kita, pelajar kita ni boleh juga berintegrasi dengan kelompok yang sesuai dengannya, dan dalam masa sama kita juga kena bina program baru melalui teknologi moden ini supaya anak-anak generasi kita yang terdidik ni ada unsur rasa tanggungjawab. Ilmu satu kewajipan, kita boleh juruskan kepakaran itu mengikut kecenderungan anak kita masing-masing. Dan kita kena tanamkan peranan negara bahawasanya semua bidang adalah penting. Ertinya tidak ada sekelompok generasi kita yang rasa tersisih. Sebab apa? Sebab kita bina bahawasanya semua ilmu dan semua kepakaran, semua bidang, semua kecenderungan ini ada kebaikan masing-masing. Dan dia akhirnya boleh berkumpul dalam satu yang kita panggil manfaat keseluruhan untuk kehidupan peribadi, bermasyarakat dan bernegara. Jazakallah khairan. Menarik sekali kupasan daripada Al-Fadhil Ustaz Nik Omar. Sekarang kita sudah masuk ke bahagian soal dan jawab, Ustaz. Saya lihat sekarang ni alhamdulillah semakin ramai viewers kita live. Sekali lagi saya jemput tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama masuk ke Facebook Live Pioneer Global Resources dan juga Facebook Ustaz Nik Omar. Betul, Ustaz? Ya. USTAZNIKOMAR. Ramai-ramai kita masuk, semakin banyak like, jangan lupa like, dan kita nak tengok macam mana persoalan daripada rakan-rakan di luar sana. Setakat ni kita ada satu soalan, saya akan terus bentangkan kepada Ustaz, saya bacakan ya, Ustaz. Ini daripada saudari Asma Zaid. Okay, soalannya, Ustaz, dalam kondisi Malaysia yang masih pentingkan skor A berbanding penerapan nilai pada anak-anak, Ustaz dah sebut tadi ya. Bagaimana peranan ibu bapa untuk menerapkan nilai integriti pada anak-anak? Anak dah bising dengan homework, banyak dah mula rasa penat belajar. Saya dah muka masam lagi tu, Ustaz. Kesian dia. Fadhal Ustaz, tanpa secara mudahnya kalau diberi pilihan antara A dengan B, contohnya semua ibu bapa akan pilih A. Betul. Itu penting. Tetapi A dan B ini sebenarnya tidaklah penentu segala-galanya. Kita boleh ceritakan kepada anak-anak kita, generasi kita, kepentingan menuntut ilmu. Macam mana kita boleh bina jati diri dia tentang disiplin, tentang jadual yang kita buat di rumah contohnya, yang mana akhirnya anak-anak kita membesar dengan rasa kepentingan ilmu. Dia mesti berusaha sedaya upaya. Tetapi apabila kita dalam satu keluarga, contohnya kita ada 3 orang, kita ada 7 orang anak, tentulah dia punya kefahaman
dia punya IQ, dia punya kecenderungan berbeza. Ya. Di sini penting peranan ibu bapa untuk memberi layanan yang sama rata. Dan ini sebenarnya yang dituntut oleh Islam. Walaupun mungkin di kalangan anak kita ada yang agak tertinggal sikit di sudut IQ, tetapi keutamaan kita adalah macam mana kita nak bentuk anak-anak kita ni, walaupun akhirnya dia kita kata jadi seorang petani ataupun tukar kebun, maknanya pekerjaan biasa, tetapi sebenarnya dia begitu bernilai di sisi kita sebagai seorang ayah dan ibu. Dia begitu tinggi nilai dia di sudut agama apabila dia berpegang dengan jati diri, dia berpegang dengan disiplin. Dia fikir tentang apa saja yang dia buat berkait rapat dengan dosa dan pahala. Dan akhirnya kita akan mendapat nikmat syurga ataupun kemurkaan neraka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu cara. Yang keduanya, setiap ibu bapa juga memainkan peranan untuk menyedarkan kepada negara, kepada kepimpinan negara. Kalau kita mampu berucap, kita berucap. Kalau kita mampu menulis, kita menulis. Kalau kita tak mampu berucap, tak mampu menulis, kita boleh tunjukkan dengan pelbagai cara macam mana akhirnya kerajaan ini sedar betapa aspek pendidikan begitu penting dalam pembinaan sesebuah negara. Membina tamadun melalui pembinaan generasi. Artinya walaupun kita ibu bapa ni, ibu bapa yang biasa pada pandangan umum, tetapi sebenarnya kita ada kebebasan, kita ada al-hurriyah. Dalam Islam apabila sebut je manusia mukallaf, dia mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana pangkat dia, bukan kerana kedudukan dia, tetapi sejauh mana dia dapat menghayati integriti tadi dalam kehidupan dia. Itu penting. Jazakallah khairan ya. Menarik ya kupasan Ustaz ya. Kita nak bukan hanya mendapat A dalam kertas. Tapi bab kata Ustaz, saya boleh ringkaskan, kita nak A for Allah. Ya. Saya teringat Ustaz itu kata-kata pensyarah saya dulu waktu di UIA. Saya pun lulusan UIA. Ada seorang Ustaz, mungkin beliau di luar sana dan memerhatikan saya. Dia selalu sebut, kamu pelajar tak boleh dapat A. Because A is only for Allah. Oh, gitu katanya. Tapi bab kata Ustaz tadi ya, yang penting kita inginkan nilai A itu dalam dirinya. Masukkan nilai A itu dalam dirinya. Dan mungkin saya boleh tambah sikit Ustaz. Sila. Ibu bapa ni kadang-kadang kita juga terjajah dengan konteks A itu sendiri Ustaz. Ya, sistem dah begitu. Bila kita anak tak dapat A, kita yang susah hati. Kita pula yang tambah tekanan ya kepada anak-anak ya. Maknanya mungkin ibu bapa kena start dulu Ustaz ya. Kena ubah minda, ubah mindset. Betul. Daripada asyik nak mengharapkan A, kalau ada dapat D atau E atau C atau B, mungkin kita kena pujuk dia, bersembang dengan dia Ustaz sebut tadi, dan lebih penting menanam jati diri dan nilai di peringkat yang muda. Dan biar ada gembira dengan proses pendidikan secara interaksi yang lebih banyak Ustaz ya. Betul. Kita tengok kepada soalan kedua. Okey, ada satu soalan di sini Ustaz ya. Mungkin saya boleh ketengahkan ya. Dia sebut di sini terkait dengan pembinaan jati diri Ustaz. Saya nak tambah sikit Ustaz. Mana soalan ni? Okey, dalam konteks soalan dalam konteks pendidikan moden Ustaz ya. Bagaimana kita hendak menambah jati diri ya dalam konteks pendidikan moden ya. Khasnya bila ada cabaran teknologi. Sebab tak semua di luar sana terima teknologi. Saya sebut teknologi ada. Dia menambah baik, membantu menjimatkan kos. Tapi kita pergi setengah tempat, kelas 30 orang, yang masuk kelas Zoom 15 orang Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, mungkin peranan ibu bapa semakin nampak kepentingan dia lah. Sebab kita bagi contoh, kalau sekiranya pembelajaran itu berlaku daripada rumah masing-masing. Dan ibu bapa semua sibuk dengan kerja masing-masing. Ini satu cabaran besar. Sebab itulah setengah orang dia tidak terpakai pada semua keadaan. Semua orang dia
kerana dia rasa seorang suami, dia rasa bertanggungjawab sepenuh untuk mencari rezeki. Ertinya isteri dia suri rumah sepenuh masa. Tapi walaupun kita sebut suri rumah, bukan bererti dia tidak ada tugas. Tugas dia kadang-kadang lebih penting, kerana dia berkaitan rapat dengan nak memastikan macam mana suami ini sentiasa dalam keadaan kita panggil ceria, boleh menambahkan rasa kasih sayang dan tanggungjawab apabila isteri dapat tunai tanggungjawab dengan sebaik mungkin di rumah. Dalam masa yang sama, peranan besar ibu-ibu untuk mendidik anak-anak. Tapi tidak bererti jika suami isteri bekerja, tetap sebenarnya dia boleh susun masa dia. Yang pentingnya cabaran besar ialah dan sebenarnya cabaran ini juga merupakan peluang sebenarnya. Macam mana untuk kita tambahkan lagi kasih sayang sebenarnya. Hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak. Kita perhati kadang-kadang sebab apa anak-anak ni dia lari daripada keluarga, sebab apa anak-anak dia melakukan perkara-perkara yang tidak membantu kebaikan dia untuk masa depan. Apabila ditanya, termasuk oleh pakar-pakar kaunseling, kerana seolahnya akhirnya anak-anak ini tidak dapat kasih sayang sepenuh daripada ibu bapa. Mungkin cabaran sekarang ini di zaman COVID dengan pengajian teknologi ini adalah peluang terbaik sebenarnya untuk ibu bapa susun balik jadual dia supaya dia sentiasa dapat bersama dengan anak-anak. Dan kita tahu ya kadang-kadang anak-anak ni kita tidak jangka dia melakukan sesuatu yang tidak baik bagi dia. Mungkin kita tak terfikir sebab kita tidak buat, sebab kita sebagai isteri kita tidak pernah buat, tiba-tiba anak-anak ni dia melakukan benda yang kita tidak jangka. Kita kena terima itu mungkin muhasabah untuk diri kita daripada Allah SWT, supaya kita sentiasa istighfar, kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam masa sama kita kena ikhtiar. Salah satu caranya mungkin hubungan. Apabila hubungan kita rapat, kita boleh mendidik anak kita dengan kasih sayang, bukan dengan arahan. Arahan berterusan ni sebenarnya tidak baik sebenarnya untuk perkembangan anak-anak. Kita tahu itu. Cuma bila kita nak laksanakan, dia agak sukar. Tetapi sesuatu yang sukar ni, kalau kita sentiasa ulang, kita sentiasa ikhtiar, kita juga tahu, kita juga sebagai seorang ayah dan sebagai seorang anak pernah melalui proses tersebut. Kita tahu bahawasanya kita juga ada kelemahan tersendiri. Jadi kalau kita sekarang ni kita berada pada kedudukan yang kita rasa Alhamdulillah, mesti melalui proses. Jadi kita kena terima sepenuh bahawasanya anak kita juga sekarang ni melalui proses. Kelemahan-kelemahan yang ada pada anak kita, tidaklah kita terus hukum dia. Dia tetap sebenarnya adalah hamba Allah Ta'ala, dan sebenarnya dia masih mampu untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Yang pentingnya hubungan satu keluarga yang perlu ibu bapa tunjuk kepada anak-anak kasih sayang tu. Jadi sebenarnya dari satu sudut dia merupakan masa untuk suami dan isteri muhasabah diri masing-masing. Betul. Menarik Ustaz ya. Saya kebetulan semalam pun ada berbincang dengan seorang rakan. Dia kongsikan kepada saya macam mana isteri dia membisik pada beliau. Beliau sibuk, beliau aktif di sana sini dalam NGO, dalam kerjanya. Tetapi isteri dia kata anak-anak punya perancangan pendidikan ni macam mana. Kadang-kadang ayah-ayah ya di luar sana terkamam sekejap bila kita ditanya soalan gitu Ustaz. Dan cukup menarik bila Ustaz kongsikan ni. Saya sendiri kita ketuk, saya pun ada anak ya. Sebab khasnya bila anak-anak kecil, kita para ayah yang di luar sana, kita pergi bekerja, kita nak buat kerja kita dah. Kita berpenat, kita balik, kita harapkan kita diberikan santunan oleh keluarga. Kita lupa tanggungjawab anak-anak itu adalah pada diri kita. Walaupun mungkin ibu yang banyak bersama dengan dia, tapi tanggungjawab, bahasa Inggerisnya accountability itu di depan Allah tu pada ayah Ustaz. Betul Ustaz. Jadi mungkin itu yang perlu kita fahami. Jangan sekadar menyalahkan sistem pendidikan Ustaz. Salahkan guru, salahkan sekolah. Tetapi sebenarnya ayah tu sendiri perlu ambil tanggungjawab. Take charge lah Ustaz. Betul. Kita ada dua lagi soalan sebelum saya nak serah kepada Ustaz untuk ringkas dan boleh tamatkan sesi kita pada hari ini.
Pertama daripada Fakhrul Anwar, saudara Fakhrul Anwar. Terima kasih Fakhrul Anwar kerana menghantar soalan ini. Bagaimana sistem sokongan boleh membantu ibu bapa yang sibuk dengan mencari rezeki hingga kurang masa untuk mendidik anak-anak di rumah dengan nilai mulia dan berintegriti? Ini saya kena beritahu Ustaz. Lebih kurang kalau boleh ringkaskan dalam 5 minit. Fadhal Ustaz. Ya. Mungkin kita boleh ambil satu contoh mudah. Sistem sokongan yang berfaham lah. Peranan media perdana, TV contohnya. Dalam musim COVID ni, banyak mana TV menampilkan program-program pembinaan ilmu dan pendidikan untuk anak-anak. Kalau kita perhati secara umumnya, TV1 ke, TV2, TV3, kalau kita perhati secara umumnya terlalu banyak program berkaitan dengan hiburan. Bukan tak salah hiburan, sebab hiburan ni dia minat keseluruhan orang dan dia boleh menceriakan. Tetapi kalau terlalu banyak hiburan dan slot-slot hiburan yang kadang-kadang akhirnya habis 1 jam, 2 jam, apa manfaat faedah yang kita dapat dalam pembinaan jati diri kita tidak tahu. Jadi ini sistem sokongan antaranya ya apapun kerajaan lah. Kerajaan pemimpin bagi sesebuah negara termasuk negara kita kena peka dalam isu ini. Kalaulah kita nak membina generasi yang baik termasuk dalam situasi COVID ini, antaranya sebagaimana cadangan tadi kita perlu ada sistem sokongan. Antaranya ialah peranan TV lah. Peranan TV, biarlah TV ni dia menampilkan program-program yang boleh menarik minat anak-anak kita. Dia berada depan TV bukan sekadar dia nak tengok kartun, bukan sekadar dia nak tengok filem drama, tetapi biarlah arus perdana, masa tertentu, masa yang kebanyakan orang boleh berada di depan TV, TV mampu melahirkan program-program yang boleh membina jati diri, boleh menambahkan ilmu dan maklumat kepada anak kita. Sama ada untuk peringkat menengah, peringkat rendah, hatta peringkat universiti pun. Kena perbagaikan. Sebab kita dah terlalu banyak slot-slot yang berkaitan dengan hiburan. Dan tidak semua, kita kata tidak semua hiburan tu melalaikan, tetapi kalau dah terlalu banyak, dia memang akan melalaikan, melupakan kita. Itu antara contoh terbaik lah. Satu perkara yang menarik bila Ustaz sebut ni, media perlu memainkan peranan. Dalam satu ucapan baru ni saya dimaklumkan oleh Dr. Fakhrul Razi. Dr. Fakhrul Razi ni ialah bekas pengurusi profesor di salah satu pusat kajian di Riyadh, di universiti di Riyadh. Beliau ada kongsikan Ustaz dalam ucapannya dalam conference baru-baru ni, dia sebut Ustaz dah dengar kartun Omar Hana Ustaz? Omar Hana dia sebut. Omar Hana ni kartun dia ringkas 10 minit, tak sampai 5 minit Ustaz tapi dia masukkan nilai-nilai, dia masukkan tentang sirah dan sebagainya. Capaian dia sekini dah sampai lebih 1.2 bilion. Masya-Allah. Ya. Dengan langganan melalui YouTube saja merakumi beberapa juta. Jadi ini dia telah pecah rekod Jadi ini mungkin antara contoh Ustaz tadi kita sebut tadi. Dan anak-anak saya pun, saya balik anak yang kecil yang baru nak bercakap pun dah boleh hafal dah lagu-lagu dia tu. Keluar nama Abu Bakar, boleh keluar nama jadi Uwais Al-Qarni. Saya dah besar pun belajar nama Uwais Al-Qarni ni. Kecil tak nak dengar. Jadi subhanallah, ini mungkin satu contoh baiklah. Soalan yang terakhir Ustaz, daripada saudara Abid Zahida. Zaman para sahabat dan tokoh Islam akan mengutamakan hafazan Al-Quran dan hadis. Dia kena hafal Quran hadis dulu sebelum belajar Ustaz. Namun di Malaysia, jika kita hantar anak menghafaz dahulu, bimbang anak-anak akan ketinggalan silibus sedia ada. Jika hantar sekolah integrasi pendidikan dan agama, nampak agak penat dan padat jadual. Kadang-kadang Ustaz ni saya tambah sikit tambah tahfiz tu last option. Anak dah gagal, dah jadi masalah, baru hantar tahfiz. Silakan Ustaz. Fadhal. Ialah peranan ibu bapa, peranan masyarakat setempat, peranan kepimpinan pendidikan dan kepimpinan bagi sesebuah negara.
kita tak nafilah di sudut ya generasi terdahulu sebagaimana kita sebut termasuk apabila disebut zaman Osmaniyah tu, walaupun mereka sibuk dengan terlibat dengan peperangan pada masa tu daripada musuh Nasara, daripada Mughal, tetapi kerajaan pada masa itu tetap mengutamakan bidang pendidikan. Kalau kita tengok pada sejarah, daripada 1300 lebih tu, dia orang dah mula bina sekolah-sekolah pendidikan. Dan sekolah ni, pendidikan ni, dia rakyatkan, semua terlibat. Tersebut yang disebut golongan apa dia, anak-anak tawanan yang kehilangan Janisari yang kehilangan zaman Uthmaniyah tetap mendapat pendidikan yang sempurna walaupun tawanan, Ustaz, walaupun tawanan. Akhirnya menjadi rakyat yang sama-sama membangunkan negara, ada peranan mereka. Dan pendidikan ni kita tengok ilmu hatta ditonjolkan dalam kehidupan umara, anak-anak pemimpin sesebuah negara. Sehingga setiap anak-anak pemerintah ni dia ada guru tersendiri. Kita panggil muaddib, dia panggil muaddib. Termasuk Umar Abdul Aziz. Ada muaddib dia khusus. Kita nak maklum bahawasanya kepentingan ilmu itu. Jadi apabila kita hidup di zaman sekarang ni, penting untuk kita fikir tentang kepentingan ilmu itu dihidupkan kembali dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya kerajaan mempunyai peranan yang besar, tanggungjawab yang besar untuk kembalikan semula kehidupan ini berasaskan kepada ilmu. Jadi sama ada kita nak hantar anak-anak kita di arus perdana ataupun sekolah swasta yang berkaitan dengan tahfiz, sebenarnya ibu bapa kena faham tahfiz ni, kalau kita sebut hafaz Al-Quran, dia bukan satu perkara yang senang lah. Walaupun kita semua bercita-cita kalau boleh anak-anak kita semua menghafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran adalah satu kemuliaan, tetapi keutamaan yang perlu kita pastikan adalah bukan setakat hafaz Al-Quran. Tetapi sebelum tu kita kena pastikan anak-anak memang betul dia mampu membaca Al-Quran dengan betul, dengan tepat. Selepas pada anak-anak kita mampu baca Al-Quran dengan baik, dengan tepat, sebutan yang betul, keutamaan kita adalah sebenarnya supaya anak-anak kita tu boleh memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Dan akhirnya apabila sampai satu peringkat, maknanya dia boleh fikir, dia boleh kaji, dia boleh menghayati tuntutan Al-Quran itu. Walaupun mungkin anak kita tak mampu menghafaz, kalau dalam masa sama dia mampu menghafaz, itu satu nikmat yang besar lah. Tetapi kalau tak mampu menghafaz pun sebenarnya tidak ada masalah. Yang lebih penting adalah ilmu, kefahaman, adab, jati diri yang dia boleh ambil daripada sumber yang asli, yang benar, iaitu daripada Al-Quran. Dalam masa yang sama, pihak pengurusan yang bertanggungjawab dalam penumbuhan sekolah-sekolah tahfiz ni, sebab Ambo sendiri pun sebenarnya minat dalam bidang ini, kena ada rasa tanggungjawab lah. Macam mana untuk kita nak pastikan masa depan penerusan pendidikan anak-anak. Kalau kita betul-betul nak fokus pada tahfiz sahaja, tanpa akademik, kita kena wawarkan secara jelas kepada ibu bapa bahawasanya sekolah kita ni hanya menawarkan tahfiz semata-mata. Dan kalau kita ada keyakinan, kita boleh bagi, kita panggil pandangan ataupun solusi. Selepas anak kita masuk dalam bidang tahfiz, contohnya dalam tempoh 3 tahun, 4 tahun, ruang untuk dia sambung pelajaran dia. Sebab penting bagi anak-anak ini, kalaulah contohnya dia masuk alam pendidikan pondok, itu mungkin lain. Sebab secara umumnya kalau pondok di negara kita ni dia tidak menyediakan CJ, ataupun kalau ada CJ pun tidak diiktiraf. Tetapi biasanya ibu bapa yang hantar
dan anak-anak yang akhirnya berada di pondok, dia dah faham. Tetapi kerana dia mungkin ada keyakinan diri dia, dia ada jati diri dia yakin rezeki di tangan Allah SWT, itu mungkin tidak ada masalah. Tetapi secara umumnya, kita nampak bahawasanya CJ penting untuk penerusan pendidikan anak-anak di universiti. Jadi sekolah tahfiz swasta kena fikir cara kaedah terbaik macam mana. Dan pendidikan arus perdana, dia kena tahu tentang naluri kehendak kebanyakan ibu bapa sekarang ni. Artinya dia kena perbanyakkan lagi sekolah-sekolah yang menawarkan sistem pendidikan perdana yang berteraskan kepada pendidikan Islam dan juga yang berkaitan dengan tahfiz. Ini peranan daripada pihak yang berkewajipan lah dalam sesebuah negara. Jadi alhamdulillah ya, begitu baik sekali kita lihat penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz Nik. Kita mengiktiraf bahawasanya pendidikan asas Quran dan Sunnah ataupun hafalan Quran dan hadis itu bukan hanya perlu, bahkan boleh kata hampir ke peringkat wajib. Ya? Dan ia ditunjuki oleh para pemimpin-pemimpin hebat zaman dahulu. Ustaz sebut tadi, sehingga Khalifah Umar Abdul Aziz pun ada muadibnya. Ya, betul. Ya? Saya teringat Salahuddin Al-Ayyubi pun, ramai kenal Salahuddin. Tapi lupa bahawasanya kehebatan beliau daripada tok gurunya. Nuruddin Az-Zinki dan sebagainya. Dikatakan sampai ke zaman Imam Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, jadi insya-Allah moga-moga kita haruslah, ibu bapa haruslah memilih pendekatan yang baik, sama ada nak bawa masuk ke dalam tahfiz ke ataupun pendidikan yang bersifat integriti tadi Ustaz. Ustaz, kita berbaki 5 minit sahaja tinggal. Ya. Saya bagi Ustaz mungkin boleh rumuskan atau simpulkanlah sedikit kalam terakhir dalam 2 ke 3 minit sebelum kita akan akhiri sesi bicara ummah pada pagi ini. Mungkin Ustaz boleh simpulkan dalam sekali lagi tajuk kita yang begitu menarik dan penting pada pagi ini, iaitu kepimpinan soleh dan berintegriti dari aspek pendidikan. Fadhal Ustaz. Ya, kita boleh simpulkan bahawasanya ilmu adalah satu bahan yang penting dalam kehidupan kita, dan Al-Quran, Allah Ta'ala meletakkan kedudukan orang yang berilmu dalam pelbagai bidang di kedudukan yang tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat adalah kedudukan, al-makanah, al-manzilah yang tinggi di sisi Allah SWT, di sisi Islam. Kerana dengan ilmu kita boleh membentuk jati diri kita. Dengan ilmu kita mampu membina keluarga yang bahagia. Dengan ilmu kita boleh memberi manfaat kepada organisasi dan kepada negara. Melalui ilmu juga kita mampu melahirkan pemimpin yang berintegriti, yang soleh, yang mampu memberi manfaat kepada negara tersebut. Pemimpin yang soleh, yang berintegriti, mudah untuk kita lahirkan apabila kita kaitkan rapat dengan kepentingan mencari ilmu, kepentingan menimba ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Fas'alu ahla zikri. Az-zikr di sini ulama menyatakan sebahagiannya adalah sebagai ilmu daripada pelbagai kepakaran. Kita nak bina sebuah negara, maknanya kita perlu kepada ilmu yang pelbagai. Seorang pemimpin tak mampu untuk menguasai segala ilmu. Dengan sebab itulah pemimpin dia penting ada integriti, dan antara kriteria integriti yang kita boleh nampak dalam kehidupan kepimpinan apabila dia memiliki pasukan yang betul-betul ikhlas, yang ada unsur integriti, yang mempunyai kepakaran yang pelbagai, yang mana kepimpinan negara ini mampu untuk menumpukan fokus dia macam mana untuk membangunkan rakyat dia, macam mana untuk membangunkan negara dia melalui integriti. Kerajaan yang lemah adalah kerajaan yang tak mampu fikir macam mana untuk bangunkan negara. Kerajaan yang lemah adalah kerajaan yang fikir macam mana untuk dia kekal berkuasa, macam mana untuk dia sogok dengan jawatan, dengan rasuah, yang pentingnya dia kekal berkuasa. Ini pemimpin kelompok yang tidak ada integriti. Untuk kita bangunkan negara maju dan bertamadun,
kita perlu wawarkan kepentingan ilmu yang boleh membina jati diri anak-anak kita, akhirnya boleh melahirkan pemimpin yang berintegriti, yang tidak fikir tentang kepentingan peribadi dan kelompok dia, tetapi pemimpin yang berintegriti adalah pemimpin yang berjiwa besar, yang memikirkan tentang rakyat, yang memikirkan tentang negara, yang memikirkan macam mana negara ni boleh menjadi negara contoh kepada dunia keseluruhan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, satu simpulan ataupun rumusan yang begitu baik daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan cukuplah kesimpulan ataupun penutup tadi daripada Al-Fadhil Ustaz Nik Omar. Saya ingin sekadar menambahkan ya, bahawasanya topik kita pada ini bukanlah yang pertama atau yang terakhir. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan di luar sana terus menerus bersama dengan Pioneer di dalam FB Live kita yang akan berlangsung dalam sesi bicara ummah, di mana kita akan terus menampilkan ya, kandungan-kandungan agar kita mahu membawa satu presentasi agar mengubah pemikiran masyarakat ya. Bagaimanakah aspek tadbir urus atau good governance yang sepatutnya, dan ia boleh memberi impak kepada kehidupan kita serta melahirkan kepimpinan soleh dan berintegriti. Dengan itu aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada mereka yang semua berada di sana dan itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, pemimpinnya adil mengasihi rakyat, ibu bapa mendidik dengan penuh kasih sayang, anggota masyarakat tolong-menolong bekerjasama. Alangkah indahnya hidup ini, pemimpinnya adil mengasihi rakyat.